perubahan kabinet daripada Kerajaan Perikatan Nasional kepada daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Datuk Seri Ismail Sabri itu hanya mengekalkan orang-orang yang sama. Jadi apa yang berlaku ketika COVID dan juga dibawa kepada pengurusan banjir ini memperlihatkan bahawa perubahan itu perlu. Saya rasa kalau kita tanya soalan ini, memang kalau kita pergi kepada rakyat lah ya, seperti mana yang kita faham, memang ketidakpuashatian rakyat itu barangkali sudah sampai di tahap yang paling tinggi lah, dengan pengurusan banjir dan juga bagaimana menteri yang dilihat cuba bermain wayang yang seolah-olah menjadi tikus membaiki labu, yang bermain apa kita kata political stunt yang berlebihan itu di peringkat rakyat lah. Dan ini kita tidak boleh salahkan rakyat, kerana rakyat melihat perubahan kabinet daripada Kerajaan Perikatan Nasional kepada daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Datuk Seri Ismail Sabri itu hanya mengekalkan orang-orang yang sama. Jadi apa yang berlaku ketika COVID dan juga dibawa kepada pengurusan banjir ini memperlihatkan bahawa perubahan itu perlu, kerana mereka mengekalkan orang yang sama dan tidak dilihat tidak melakukan yang terbaik ketika COVID, malah lebih teruk ketika suasana banjir itu berlaku. Dan mungkin juga kita ambil perkembangan yang kedua, iaitu apa yang berlaku dalam skandal orang paling tinggi di dalam SPRM itu, yang memperlihatkan dan juga yang saya rasa barangkali cabaran kepada Pakatan Harapan yang sudah tentu akan melihat kepada MOU yang ditandatangani tahun lalu tu, kerana ini melibatkan integriti dan juga Perdana Menteri sebagai pemimpin yang tertinggi itu, saya rasa barangkali dalam tekanan juga, bukan saja ditekan dan diasak dalam konteks reshuffle kabinet ataupun pembakaran kabinet, tetapi juga dalam keadaan ini yang masih lagi belum memberikan sebarang respon, yang pada saya pembangkang sudah pun melakukan tindakan hari ini dengan membuat laporan polis, maka saya rasa apakah dengan ini MOU itu masih lagi berlaku ataupun akan menekan Perdana Menteri untuk melakukan sesuatu, kerana dalam dua perspektif ini kalau kita boleh rangkukan, saya rasa yang paling tertekan adalah Perdana Menteri, kerana rombakan kabinet sahaja pun tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi tidak melakukan rombakan kabinet akan terus merudumkan populariti dan kepercayaan rakyat terhadap beliau dan akan menguatkan lagi persepsi yang bahawa beliau ini adalah Perdana Menteri yang lemah dan sebagainya. Dan barangkali melakukan reshuffle kabinet itu pun kalaulah membuang nama-nama yang disebut sudah tentu akan menjejaskan integriti dan kekuatan majoriti di Parlimen, dan ini akan menjatuhkan Perdana Menteri secara automatik dan membawa pilihan raya awal pada ketika ini juga barangkali satu tindakan yang kurang bijak, disebabkan kita kata euforia yang berlaku di Melaka dan di Sarawak itu tersekat dengan bencana banjir. Jadi saya rasa di luar mati mak, ditelan mati bapa itu berlaku. Jadi kalau melakukan reshuffle pun hanya menukar portfolio, tapi menterinya masih lagi orang-orang itu juga tidak menghantar satu signal yang betul dalam perubahan ini, dan ini juga akan terus menjejaskan reputasi Perdana Menteri. Jadi bagaimana perkara ini ditangani itu barangkali yang kita mau lihat di dalam minggu hadapan, yang barangkali akan membawa kita kepada persimpangan dilema politik, baik dalam konteks Perdana Menteri dan juga institusi dalam hal itu.